Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Sandy selaku pengurusi majlis pada malam yang berbahagia ini. Barisan panel hakim yang adil lagi bijaksana. Seterusnya saudara-saudari, rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati sekalian. Pada satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu sahabat Nabi yang sangat terkenal, dia telah turun bersama Rasulullah SAW ke sebuah gudang harta. Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, untuk apakah harta ini dijadikan? Rasulullah menjawab, harta ini dijadikan untuk supaya lidah kamu basah dengan zikir dan hati kamu sentiasa mengucapkan syukur kepada Allah. Tuan-tuan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, hati manusia sangat keras. Bahkan ada yang lebih keras daripada batu. Akan tetapi saudara-saudari, hati yang keras boleh dilembutkan dengan tangisan air mata. Tangisan air mata yang bagaimana? Tangisan air mata yang penuh keinsafan, takut kepada Allah dan syukur kepada segala nikmat Allah. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Pada suatu malam, saya telah mengikut Rasulullah bangun malam dan melihat Rasulullah bangun untuk bersolat. Rasulullah salat sehingga bengkak kaki baginda. Kerana apa? Kerana terlalu lama bersolat. Dan setelah melihat keadaan Rasulullah yang kakinya bengkak dan pecah itu, maka Mughirah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapakah kamu menyusahkan diri kamu sedangkan Allah telah mengampunkan dosa kamu yang telah dahulu dan yang akan datang? Rasulullah menjawab, tidak bolehkah aku menjadi seorang manusia hamba yang bersyukur? Tuan-tuan, saudara-saudari yang dihormati sekalian, seterusnya seorang sahabat lagi bertanya kepada Rasulullah berkaitan dengan apakah amalan yang paling utama. Rasulullah menjawab, memanjangkan solat malam. Seorang sahabat bercerita pernah mengikut Rasulullah SAW bangun malam. Beliau melihat Rasulullah bangun malam dan Rasulullah bangun bersugi dan Rasulullah berwudu. Kemudian Rasulullah bangun bersolat tahajud. Pada rakaat yang pertama, Rasulullah membacakan surah Al-Baqarah, iaitu sepanjang 286 ayat. Itu rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua, Rasulullah membaca surah Ali Imran sebanyak 200 ayat. Begitu juga diceritakan oleh isteri kesayangan Rasulullah, Sayyidatina Aisyah, hampir setiap malam Rasulullah SAW tidak akan meninggalkan solat sunat malam. Dan pada suatu malam, Sayyidatina Aisyah melihat Rasulullah bangun, bersugi dan berwudu menggunakan air yang paling sedikit sebagai tanda kesyukuran dan tidak membazir walaupun dalam beribadat. Dan Rasulullah bangun bersolat dengan keadaan yang menangis. Rasulullah rukuk dengan keadaan yang menangis sehingga basah janggut dan baju baginda. Begitu juga sujud Nabi. Nabi SAW sujud dalam keadaan yang menangis dan bangun semula dalam keadaan yang menangis, sehinggalah berterusan sehingga berkumandangnya azan subuh. Lalu Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
apakah yang membuatkan engkau menangis sedemikian rupa? Sedangkan Allah telah memberi jaminan bahawa engkau akan tetap masuk syurga dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu yang terdahulu dan yang akan datang. Rasulullah menjawab, tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Begitulah saudara-saudari yang dihormati sekalian, beberapa kisah petikan daripada riwayat hadis yang diceritakan oleh para sahabat dan isteri kesayangan Rasulullah yang boleh kita ambil iktibar. Bagaimana Rasulullah SAW menginterpretasikan atau merealisasikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan baginda SAW. Sebagaimana beliau, baginda, merupakan insan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin agung sepanjang zaman. Pada siang hari, Rasulullah berjuang berhabis-habisan menyambung nyawa, tidak meninggalkan sebarang harta kepada keturunan baginda. Tetapi Rasulullah menyatakan kesyukuran baginda kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pada siang hari berkorban apa saja, pada malam hari bangun sehingga titisan air mata jatuh ke bumi. Dan begitu juga dengan kaki baginda yang bengkak-bengkak kerana pengorbanan dan tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana ingin menyampaikan mesej keindahan dan kecantikan Islam sehingga dapat dirasai oleh kita pada hari ini. Dan jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya menyeru pada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama, sekiranya sebelum ini kita tidak pernah bangun malam, dan sekiranya kadang-kadang jarang-jarang kita bangun malam, kita dapat mulakan insya-Allah pada bulan Ramadan pada kali ini. Sekurang-kurangnya kita ada niat, kita ada keazaman, dan ingatlah sepanjang malam akan ada satu waktu di mana setiap doa kita akan dimakbulkan oleh Allah. Jadi pada ketika itu, jika kita bangun malam, kita berdoa, pasti doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sekian dulu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.